Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Antara laungan ataupun slogan yang selalu kita sebutkan ialah kita perlu untuk merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Kita perlu untuk menjadikan panduan dari Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber rujukan dalam hidup kita ini. Namun begitu, apakah yang telah pun kita lakukan untuk kita menjadikan benar-benar mengambil hadis sebagai panduan kita, hadis sebagai sumber untuk kita rujuk? Maka dalam kelas kali ini, insya-Allah saya akan cuba untuk bimbing anda dan bantu semua. Saya akan share tentang ilmu hadis, tentang ilmu bagaimana hadis itu berkembang, ilmu tentang bagaimana hadis itu bermula, dan apakah yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang Muslim terhadap hadis ini. Hadis, kita selalu juga sebutkan bahawa kita mesti untuk merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Kan? Kita selalu dengar orang sebut perlu untuk gunakan hadis yang sahih, perlu untuk merujuk kepada hadis yang sahih. Tetapi apakah kita tahu di sebalik hadis sahih itu bukanlah para ulama begitu senang-senang untuk nak katakan ini yang sahih, ini yang tak sahih. Tetapi sebelum nak dikategorikan ia sebagai satu hadis yang sahih, para ulama telah pun berikan guideline-nya ataupun syarat-syaratnya untuk nak dipilih dan untuk nak disemak bahawa setiap hadis itu mesti terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat itu. Kalau tak ikut syarat itu, maka ia tak akan boleh untuk dikelaskan sebagai hadis yang sahih. So, apakah syarat-syarat hadis yang sahih? Itu juga kita akan bincangkan nanti dalam siri-siri yang lain. Dan lagi satu aspek yang juga perlu kita ingatkan bahawa kita juga perlu berhati-hati bahawa dalam ilmu hadis ini ataupun dalam dunia Islam ini telah pun munculnya hadis yang palsu, kan? Maka kalaulah dikatakan hadis itu dari Nabi SAW, mengapa ia boleh jadi hadis yang palsu? Apakah Nabi yang bercakap benda-benda yang palsu? Mustahil. So, bagaimana hadis palsu ini boleh muncul dalam dunia ilmu Islam ini? Dan kita sebagai seorang Muslim, hati-hati. Takut-takut yang kita percaya, yang kita dengar, yang kita faham ataupun yang kita amal sebelum ini, kita beramal, kita percaya ataupun kita berpegang dengan hadis yang palsu. Kita sangkakan itu Nabi yang cakap. Kita sangkakan itu Nabi yang suruh buat. Rupa-rupanya yang kita percaya itu tersalah sebab ia bersumberkan kepada hadis yang palsu. Maka sebab itu kelas ini insya-Allah akan cuba untuk bantu anda. Kita akan cuba untuk nak kenal pasti, oh ini ciri-ciri yang telah pun ditetapkan oleh para ulama. Kalau ada ciri-ciri ini, ia merupakan hadis yang palsu. Dan kita sebagai orang awam patut tahu. Bukan hanya sekadar para ulama buat tugas mereka, kita orang awam patut tahu sekadarnya sahaja bagaimana untuk kita bezakan ataupun nak kenal pasti ini ada ciri-ciri hadis yang palsu. Tuan-tuan semua, lagi satu aspek yang saya rasa perlu juga untuk kita fikirkan ialah kita mengaku kita sebagai seorang Muslim dan kita mengaku kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita semak semula dan kalau kita tanya semula diri kita, selama ini apa yang telah aku buat, yang telah aku lakukan untuk aku memahami, untuk aku benar-benar memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku Nabi Muhammad sebagai nabi kita, sebagai rasul kita, dan nanti kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Apa jawapan kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam jika ditanya apa yang telah kita lakukan untuk kita faham dan untuk kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tinggalkan kita dengan dua sumber ini, Al-Quran dan juga sunnah, menjadi panduan untuk kita. Dan kalau kita hidup sekarang ini dengan kita meninggalkan dua sumber ini, kita akan tersesat. Kita tak akan jumpa jalan yang benar. Maka
hari ini dengan segala kemudahan yang begitu senang untuk kita cari, untuk kita akses, tidak ada lagi alasan untuk kita katakan aku tak sempat, aku tak tahu, aku tak boleh. Kerana dunia ilmu hari ini begitu berkembang dan jalan untuk dapatkan ilmu juga berkembang dengan begitu senang sekali. Semuanya di hujung jari kita semua. Maka oleh sebab itu, jom sama-sama kita jadikan kelas ini, sesi ini sebagai salah satu bukti yang kita akan tunjukkan nanti. Untuk kita faham benar-benar tentang hadis, untuk kita dapatkan ilmu tentang hadis dan untuk kita jadikan itu sebagai panduan untuk kita beramal. Kerana sebab nanti kelas ini ataupun sesi ini bukan hanya akan bincangkan tentang teknik ataupun teori-teori tentang hadis ataupun ilmu-ilmu teknikal tentang hadis. Itu satu bahagian. Tetapi juga yang kita juga akan sentuh dalam topik ini ataupun dalam kelas ini ialah kita akan pilih nanti hadis-hadis yang perlu untuk kita faham. Yang kita akan baca hadis, kita akan tengok apakah pengajaran di sebalik hadis itu. Yang kita selaku orang Islam perlu faham dan perlu untuk amalkan. Maka oleh sebab itu, jom sama-sama kita jadikan ini sebagai salah satu platform yang kita pilih, yang kita akan jadikan sebagai panduan kita untuk nak faham hadis, nak faham pengajarannya, dan lebih penting selepas faham kita nak beramal dengan apa yang Nabi tinggalkan ini. Dan kita juga bukan setakat nak beramal, tapi kita nak juga pastikan amalan kita itu ialah berdasarkan amalan hadis-hadis yang sahih. Kita nak elak supaya kita tak beramal dengan hadis-hadis yang palsu. Untuk elak semua itu, kuncinya ataupun senjatanya ialah dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan ilmu tak akan datang dengan kita hanya duduk relax di rumah, goyang kaki. Tak, dia tak akan datang sebab ilmu perlu kita pergi mengejarnya. Maksudnya kita ada satu effort yang kita buat. Kita tengok kelas mana yang sesuai, kita daftar, kita klik, kita join, pergi selain kita pergi kuliah di masjid, kuliah di surau dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi sistem yang kita ataupun satu lagi method, platform yang kita perlu juga buat ialah perlu ikuti kelas-kelas yang ada silibus yang tersusun. Bukan sekadar kita isi masa kosong untuk antara maghrib isyak kita pergi ke masjid surau, kan, tengok hari ni kosong sikit lah, kita pun join dengar sambil bersandar di tiang di dinding. Kemudian kita pun kadang-kadang tak faham apa yang ustaz tu cakap, kita pun balik rumah makan nasi, lepas tu tengok TV. Okey, so sebab itu merupakan satu cara yang saya rasakan kurang tepat ataupun kita kurang serius kalau kita nak benar-benar faham. Jom mulai hari ini, mulai kali ini anda mendengar saya punya video ini, jom sama-sama kita lakukan satu tindakan yang mana at least ataupun sekurang-kurangnya yang kita akan buat lepas ini. Saya yang telah pun ada amanah untuk buat ini, Allah bagikan saya peluang untuk belajar sedikit, ada sedikit maklumat, info ini, ilmu ini saya akan kongsikan insya-Allah. Tuan-puan yang mendengar ini, jom sama-sama kita jadikan ini sebagai platform kita untuk kita upgrade ilmu kita, untuk kita upgrade kefahaman kita, untuk kita upgrade kita punya amalan kita. Kita boleh upgrade yang lain kan? Upgrade handphone, upgrade kita punya sport rim, upgrade kita punya baju, upgrade kita punya software, macam-macam kita boleh upgrade. Kita nak kita nakkan yang paling terkini, yang paling berkualiti. Ini tempatnya untuk kita upgrade our knowledge. Kita nak upgrade kita punya kefahaman kita tentang, khususnya tentang hadis, tentang sunnah, tentang ilmu ini insya-Allah. Maka saya sebutkan lagi sekali, ini merupakan salah satu tanggungjawab yang kita perlu tunaikan. Selepas kita mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, kita nak ikut Nabi, kita ini umat Nabi Muhammad, maka ini antara bukti ataupun petanda yang kita perlu untuk tunjukkan bahawa ya, aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku perlu dan harus untuk faham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi alasan dan aku tak boleh lagi untuk nak
bertangguh dan membuang masa. Sekarang aku perlu lakukan tindakan untuk menambahkan ilmu aku, insya-Allah. Jom, nanti di siri-siri yang lain saya akan kongsikan lebih lagi detail, lebih lagi tersusun, insya-Allah, topik demi topik, bab demi bab, untuk kita sama-sama faham tentang ilmu hadis ini. Bagaimana ia bermula, ia berkembang, dan apakah syarat-syaratnya, dan bagaimana effort para ulama hadis dulu telah mereka berikan semangat mereka untuk kita, dan untuk kita lebih lagi menghargai tentang ilmu hadis ni, insya-Allah. Bertemu lagi dalam siri yang lain, insya-Allah, bersama dengan saya dalam master class ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.